Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. So hari ini seperti yang kita dah janjikan dalam Telegram, sesiapa yang belum join Telegram kita boleh join Telegram Able Tailoring supaya you dapat tajuk-tajuk live yang kita akan bawa dalam discussion live kita. Jadi contoh pada hari ini ramai student yang especially yang baru nak belajar menjahit, bila kita dah spend duit sikit dekat modal sikit untuk beli mesin portable, kita akan macam agak berat sikit lah untuk kita keluarkan lagi modal untuk beli mesin jahit tepi. So dia ada beberapa pilihan. Ada student kita tanya, kalau saya nak jahit baju dekat rumah, okay, saya dah beli mesin portable, tapi saya tak ada mesin jahit tepi. So apa yang perlu dia buat lah. So kita suggest awal-awal ni you jangan spend too much money on modal, sebabnya you perlu macam biasakan diri dengan skill and techniques menjahit dulu. Lepas tu barulah you lama kelamaan baru kita boleh upgrade kita punya tools tu dengan first kali beli portable dulu, lepas tu nanti you upgrade jadi mesin industri. Mungkin waktu tu baru you nak tambah mesin jahit tepi ke mungkin, sebab benda-benda ni semua memerlukan modal. Jadi untuk yang baru belajar menjahit, especially yang dah jadi student kita, yang ramai juga yang bertanya dalam group, apa yang kita boleh suggest kalau rumah you dekat dengan kedai jual peralatan jahit, biasanya diorang akan ada servis jahit tepi, ataupun you kenal mana-mana kawan. Waalaikumsalam Laila. Okay, you kenal mana-mana kawan yang dah ada mesin jahit tepi, mungkin you boleh letak bila kita dah habis potong kain tu, lepas tu kita letak kat rumah dia, bagilah upah sikit untuk jahit tepi ke kan. Itu permulaan lah awal-awalnya. Tapi kalau you betul-betul tak ada choice, maksudnya rumah you agak berjauhan dengan kedai jahitan ataupun kedai-kedai servis yang ambil upah jahit tepi, agak jauh dan agak sukar untuk you keluar lepas potong kain tu, tak tahu macam mana nak proceed dengan mesin industri ataupun mesin portable, sebab sebelum kita jahit sambung, kita perlu jahit tepi dulu. So kalau you tak ada choice, tak ada kawan yang ada mesin jahit tepi, ataupun rumah you jauh daripada kedai yang ada upah jahit tepi, so hari ni kita nak tunjuk dua skill, sebenarnya dua teknik yang you boleh buat untuk sebagai macam pengganti kepada kaedah jahit tepi tu. So Waalaikumsalam bagi sesiapa yang baru join. Okay, kita pun baru bersiaran. So hari ni kita nak tunjuklah sedikit tips. Tapi sebab tu Abel suggest tips ni dia agak rumit sikit dan agak makan masa sikit untuk buat. So sebab tu Abel sangat-sangat suggest kalau rumah you dekat dengan kedai, better you pergi hantar untuk upah jahit tepi lah. So tu macam lebih memudahkan kerja daripada kita spend masa yang agak lama sikit dan teknik yang bertambah sikit dekat atas mesin jahit kita kan. So it's okay. Tapi kalau betul-betul tak ada pilihan, tak jauh daripada kedai, tak ada kawan yang ada mesin jahit tepi, it's okay. You boleh join live kita hari ni. Kita nak tunjuk dua teknik sebagai pengganti untuk jahit tepi. So Abel akan bawa kamera ke atas meja untuk kita dapat view yang lebih jelas lah. Okay. So sekejap. Kita adjust kamera dulu. Okay, sekejap ya. Bagi Abel tutup kamera sekejap. Kita nak adjust kamera kita ni. Bagi lampu dia on table. Okay, sekejap je. Jangan keluar live. Kita tengah set up kita punya kamera. Okay. Jelas ya? Okay, sekejap. Kalau kurang jelas boleh komen kurang jelas. Saya cuba untuk dapatkan view yang okay. Alright. So, kalau you tak ada mesin jahit tepi, biasanya kalau kita ada mesin jahit tepi, bila kita sambung
Okey, ni kita sambung belahan maksudnya sambungan badan lah. Bahagian luar akan dapat satu garisan macam ni dan bahagian belakang ini yang biasa. Bahagian belakang dia akan dapat macam ni. So sebelum lepas kita potong kain, kita jahit tepi dulu dan bila kita nak sambung kain tu kita just cantumkan bahagian yang kita nak sambung, bahagian luar bertemu bahagian luar, bahagian dalam yang kita akan jahit. Kalau you all boleh nampak kat sini ini proses yang biasa. Ini proses yang kalau you ada mesin jahit tepi, lepas potong jahit tepi dulu, lepas tu letak kain bahagian hadapan dengan bahagian hadapan bertemu dan kita akan jahit di garisan pemadan pada bahagian dalam. Okey, pada bahagian dalam yang kita akan jahit pada garisan pemadan. So itu biasa. Dan untuk kekemasan jahitan, sebab tu bila after jahit sambung, tailor akan, biasanya cikgu-cikgu kita akan suggest untuk you gosok, iron belahan tu jadi terbuka macam ni. So ini nama dia ialah kelim belah kangkung. Itu kalau tak tahu sebab kita jarang sebut kelim belah kangkung sebab yang ini adalah jahitan yang biasa kita nampak kan. Kita dah jahit, lepas tu kita buka, kita iron macam biasa. So ini hasil yang kita akan nampak lah, which is yang bahagian ni dah dikemaskan dengan jahit tepi. Tapi apa problem dia berlaku bila kita tak ada mesin jahit tepi untuk kemaskan jahitan dekat bahagian sini. Bila kita terus daripada potong kain, terus menjahit bahagian penyambung, so bahagian sini, especially kain yang berbulu, dia akan tak kemas lah. Bila kain tu berbulu, bila benang dia tertarik, lama-lama basi ni jadi kecil dan nanti lama-lama dia dah jadi tak kukuh dah jahitan dia. Sebab tu pentingnya jahit tepi. Tapi kalau you tak ada mesin jahit tepi kat rumah dan rumah you agak jauh daripada kedai yang ambil upah jahit tepi, it's okay, hari ni kita nak tunjuk dua cara. So kalau kelim belah kangkung ialah yang jahitan biasa yang kita buat. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Okey, sekarang ni untuk yang tak ada mesin jahit tepi. So ada dua kaedah yang kita nak tunjuk hari ni, iaitu kelim Betawi. Kalau you all pernah dengar lah. Okay, kelim Betawi dan kelim papan mesin. So first kali kita nak tunjuk yang style kelim Betawi dulu. Okay. So yang kelim Betawi ni, sebab tu Abang cakap dia agak banyak urusan yang kita nak buat kalau kita tak ada mesin jahit tepi ni. So dia macam ni. Kalau biasa, okay, kita explain guna kertas dulu, nanti kita explain guna kain biasa. Okay, kalau biasanya bila kita dah potong kain ikut pola, kita akan padankan kan bahagian luar dengan bahagian luar, bahagian dalam tu yang kita akan jahit bahagian sini, betul tak? Untuk dapatkan hasil macam ni. Okey. Habis ulang balik Untuk jahitan biasa, kita akan letak kain bahagian luar dengan bahagian luar bertemu. So kita akan jahit pada garisan pemadan dia. Okey, garisan mesin jahit yang kita gariskan tu lah. So dia akan dapat macam ni sepatutnya lah. Okey, tapi kita dah awal-awal kita dah kemaskan dengan mesin dengan jahitan tepi. Itu kalau kita ada jahit tepi. Kalau kita tak ada jahit tepi, style Betawi ni you kena terbalikkan kaedah jahitan. Kalau sebelum ni kita buat luar bertemu luar. Sekarang ni untuk Betawi dalam bertemu dalam, luar yang kita nak jahit dulu. Okay. So dia macam confuse sikit tapi tak apa. Step by step akan tunjukkan. Kalau yang biasalah. Tapi yang Betawi dia lain sikit. Which is you kena padankan yang luar dengan luar. Dalam dengan dalam. You luar dengan luar. You sebenarnya sedang jahit bahagian luar dulu. Okay. So ini ialah garisan yang kita nak jahit. Ini adalah garisan penyambung yang sepatutnya. Tapi bila kita buat Betawi, bila kita jahit bahagian luar, kita kena jahit keluar sikit daripada garisan yang kita nak jahit. Okey, kita akan jahit keluar sikit maksudnya kita jahit bahagian basi lah. Ini kan bahagian basi kita.
So kita akan jahit bahagian biru. So nanti kita akan tunjuk dekat mesin jugalah. Okey, sekarang ni kita jahit bahagian luar dulu. So kita jahit bahagian biru ni dulu. Okey, daripada biru ni nanti bila you terbalikkan kain tu, bila you dah jahit sini kita akan kecikkan basi dia dulu. Basi ni kita akan kecikkan paling dekat lah, macam minimum dekat dengan garisan yang kita dah jahit tadi, garisan biru tu. So bila kita terbalikkan, okay, kita akan dapat bahagian dalam dengan bahagian dalam. So barulah, okay, barulah kita akan jahit macam biasa. Maksudnya kita akan bahagian dalam nanti, dia macam pelik sikit tapi nanti kita tunjuk. Okey, bila kita dah terbalikkan, nanti bahagian dalam tu yang kita jahit pada garisan pemadan yang sepatutnya. So bila kita buka, kita akan dapat luar dengan luar tu satu garisan je lah. Dan bahagian dalam ni tak adalah yang terjurai-jurai dengan apa tu, benang yang tak dikemaskan. Okay, so kalau confused is okay, tak apa, kita tunjuk atas kain. Kalau atas kain, kita nampak sikit lah. Okay, so sekarang ni kalau jahitan biasa, okay, kalau jahitan biasa kita jahit bahagian dalam, betul tak? Okay, luar bertemu luar, kita jahit bahagian dalam, betul? Okay, kita garis sini. Tapi untuk Betawi, okay, kita kena luar bertemu luar. Kita jahit bahagian luar, maksudnya bahagian dalam bertemu dalam. This one, kita guna kain bercorak ni supaya you nampak lah, okay. Dalam kamera pun jelas. Kalau biasa kita memang jahit daripada dalam. Kalau untuk Betawi, bahagian dalam bertemu dalam, okay, kita akan jahit daripada luar. Dia lain sikit kan? Okay, daripada step ni you dah nampak dah perbezaan. Kalau biasa kita tak nampak pun bahagian luar ni. Kita jahit bahagian dalam, betul? Okay, untuk Betawi kita jahit bahagian luar dulu. Tapi dengan syarat, okay, macam Abang cakap tadi, yang ini adalah garisan sepatutnya kita jahit. Ini adalah garisan yang kita trace pada pola yang kita cakap, okay, ini ialah actual size. Lepas tu kita tambah basi jahitan, betul tak? So ini adalah garisan yang sepatutnya kita jahit. Tapi untuk Betawi, kita tak jahit bahagian sini. Kita jahit kecil sikit daripada garisan ni. So kita akan jahit bahagian sinilah. Okay, so tailor kita nanti akan tunjukkan kalau ini garisan sepatutnya, you jangan jahit dekat sini. You jahit kecil sikit daripada garisan sepatutnya. Okay, so kita akan jahit dulu. Maksudnya kita jahit garisan warna biru ni. Okay, okay, sekejap. Tarik dulu. Okay, step pertama, macam Abang cakap tadi, step pertama kita step pertama lagi kita dah nampak dah dia punya perbezaannya. Sekejap ya. Which is kalau jahitan pertama, jahitan biasa, kita akan jahit dari bahagian dalam. Tapi untuk Betawi kita akan jahit dari bahagian luar. Okay, tapi kecil sikit daripada basi. So sekarang ni, okay, bahagian luar. Kita akan jahit garisan warna biru. Lebih kecil daripada basi sepatutnya. Okay. Waalaikumsalam Sis Yani. So kita jahit bahagian biru Okey. Selepas dah jahit bahagian biru ni, apa kita kena buat? Kita kecikkan dia punya basi. So tailor kita tolong kecikkan agak-agak hampir. Sebelah ke ataupun dua-dua? Dua-dua. Agak-agak hampir lah dengan garisan merah ni. So hampir dengan garisan biru. So hampir-hampir sikit lah kat situ.
So dia agak banyak proses sebab kita sebab tu kalau bila pelajar kita tanya kalau tak ada mesin jahit tepi apa nak kena buat. So Abel tak nak mereka terlalu macam pening dengan banyak sangat proses. Sebab tu kalau boleh hantar je untuk hantar kat kedai cakap saya nak letak upah untuk jahit tepi. So normally kedai akan terima lah benda ni. So you tak perlu nak macam pening-pening kan. Okay. So macam tadi berulang balik basi yang sepatutnya you jahit ialah garisan merah, tapi untuk Clean Betawi you akan anjakkan sikit ke sini dan jahit bahagian biru. So you akan kecilkan, you ambil okay. Apa yang kita buat dekat sini ialah tadi kan kita dah jahit bahagian biru, potong paling dekat dengan bahagian biru tu. So potong kain paling dekat dengan jahitan yang you buat tadi tu lah. Okay, bila you dah potong macam ni, okay, basi tu dah tinggal sikit dan you dah jahit dekat bahagian sini kan. So bila you buka, okay, you buka benda ni. Okay, bila you buka, you akan nampak jahitan you tak melepasi garisan merah sebab garisan merah ni yang kita akan jahit terakhir sekali. Okay. So apa kita kena buat? Kita balikkan macam ni. So sekarang ni barulah kita akan jahit pada bahagian dalam. Bahagian biru sekejap ya. Habis tunjukkan dekat kertas juga supaya lebih jelas juga. Okay. So, so you nampak kan sama. Okay. Okay, sama. So dekat sini ada warna merah, kat sini pun ada warna merah juga. So yang ini adalah step terakhir which is kita akan jahit bahagian warna merah ni. Okay, so tapi make sure basi yang you buat ni dia tak akan terkeluar lah dari garisan merah. So jahit betul-betul macam sorok basi yang dekat dalam tu. Okay. So ini step yang terakhir dah. Dan you boleh rasa masa jahit tu you boleh rasa is it basi dekat bahagian dalam tu dah termasuk dekat garisan merah ke tak. Sebab kita nak sorok dekat garisan merah tu. Supaya bila kita buka nanti dia tak nampak kita punya kain yang kita jahit dekat bahagian dalam. Dia dah tersusuk masuk lah. Okay, so bila dah jahit macam biasa bahagian dalam, so bila kita buka, barulah kita dapat hasil yang sama dengan jahitan biasa. Okay, mana kain jahitan biasa tu ni? Bukan. Sini. Okay, kalau yang ini jahitan biasa, which is jahitan biasa you ada mesin jahit tepi. So you boleh matikan dengan mesin jahit tepi macam biasa and then you jahit macam biasa. Memang kita biasanya daripada dalam, betul tak? Okay, so luar dia akan dapat macam kain biasa yang kita cantum tu lah. Okay, tapi masalah dia bila kita tak ada mesin jahit tepi. So kita akan gunakan teknik Betawi tadi tu. Tapi akhirnya bila you tengok, akhir dia sama je. Dekat bahagian luar kan Abel buka Ini Abel dah buka Yang ini kain yang kita jahit Betawi tadi. Yang ini kita jahit biasa. So hasil dia sama. Hasil dekat luar memang nampak sama, tak ada apa-apa beza. Tapi contoh masalah yang lain ialah kalau baju yang you jahit tu you nak besarkan ataupun you nak nak besarkan. So dia ada masalah kat situ. Kalau jahitan biasa, kita memang ada basi dekat jahitan biasa kita, which is kalau you nak besarkan, you boleh guna basi ni sebagai standby untuk you nak besarkan ukuran badan. Tapi kalau jahitan Betawi tak boleh nak besarkan dah sebab memang basi dia sangat sikit.
Dan dalam basi yang dalam pun kita dah potong. So basi dia memang akan jadi tebal macam ni, tebal sikit lah. Sebab tu Betawi ni kalau cikgu-cikgu ajar dia kata sesuai untuk kain yang nipis. Kain yang tebal tak berapa sesuai sangat. Sebab masa kita jahit pun dah tebal kan, nanti kat tepi tu bila kita buka macam tu nampak macam tebal sangat. Kalau kain cotton ataupun kain nipis tak ada masalah. Bila you buka dia tak nampak pun whether benda tu Betawi ke ataupun benda tu jahitan biasa, sama je hasil dia. Okay, boleh nampak kan ni? Yang ini garisan memang biasanya kalau jahit tu kemas memang bahagian depan tak berapa nak nampak sangat dia punya cantuman dia. Macam ni pun tak nampak sangat. Okay, so itu dia tunjukkan ni bahagian belakang. Bahagian belakang yang tadi tu lah, bahagian belakang hasil dia basi dia memang sangat kecil dan dia agak tebal sikit lah. Tapi ini sebab tu Abang cakap bagi orang yang betul-betul tak ada choice, rumah you jauh daripada kedai yang ambil upah jahitan tepi ataupun you belum ada modal untuk beli mesin jahit tepi atau you tak ada kawan yang ada mesin jahit tepi, so ini adalah pilihan yang you boleh buat lah. Okay, sebab ramai yang dah jahit daripada rumah kan. Okay, yang baru-baru nak belajar menjahit, modal pun kita tak nak you spend too much money on machine. Bila you dah beli mesin portable pun dah beratus-ratus. So nanti you nak beli mesin jahit tepi pun quite macam costing sikit lah. So kalau mula-mula you nak belajar menjahit, so ini adalah teknik yang boleh menjimatkan juga. Okay. So klin Betawi. Dan lagi satu, okay, macam kalau jahit biasa yang ada mesin jahit tepi, kita namakan sebagai, nama-nama ni you tak payah hafal pun, you perlu tahu je. Kalau orang cakap klin belah kangkung, yang itu ialah yang ada mesin jahit tepi, yang kita biasa buat tu lah. Yang kita lepas jahit, kita gosok dia punya basi tu bagi cantik. Yang ini, kita cakap belah kangkung tu, kita buka dia punya basi tu, kita iron bagi dia kemas. So yang itu klin belah kangkung. Yang klin Betawi tadi yang kita tunjukkan tadi. So the next one terakhir ialah klin papan mesin. Yang ini macam jahitan untuk kain batik. Tepi kain batik tu kan. Batik ataupun baju kemeja. Baju kemeja lelaki kita gunakan tu. So yang itu tailor kita akan tunjukkan lah. So macam mana? Kita boleh teruslah, tak payah kertas sebab dia lebih ringkas sikit lah. Kalau tengok dekat dekat kain batik you all tu, dekat tepi tu ada jahitan, you boleh nampak ada dua kesan jahitan dekat situ. So nanti hasil dia you akan dapat dua kesan jahitan. Kalau macam Betawi tadi, you akan dapat hasil exactly macam jahit biasa, satu jahitan je. So yang ini macam mana? Dia bahagian dalam. Kita jahit macam biasa bahagian dalam. Ini biasa baju kemeja lelaki kita buat macam ni kan. Kemudian kita buka dia, kita akan potong sebelah dia. Kita masa jahit yang jahitan tadi tu ikut garisan pemadan yang sepatutnya kan. Kita tak perlu ubah daripada garisan basi yang kita lukis lah. Lepas tu bila kita buka, bila kita dah jahit, bila kita buka belahan ni, dia ada dua belahan kan. Salah satu belahan ataupun kita kena pilih kiri ke kanan, tak kisah. Tak kisah. Biasanya sebelah depan dan sebelah belakang. Kalau you boleh tengok, bila kita buka, bahagian sini kita akan pilih untuk dikecilkan basi dia. Biar dia tak tebal. Kita tak boleh terus jahit macam ni, dia tebal kan. Kita akan potong sebelah dia. Salah satu saja. Salah satu dipilih untuk dikecilkan basi. Untuk mengelakkan tebal. Biasanya untuk kain sarung kita buat macam ni. So hasil dia, you akan nampak kan kita ada dua basi kan.
So salah satu basi dia akan kecil, salah satu lagi dia akan normal lah. Okay. Okay. Kalau boleh sebelah luar ni kita gosok dulu biar dia tak nampak menggelembung nanti, biar dia tegang. Kemudian kita lipat macam ni. Lipat ke dalam. Makan basi yang kita sebelah sorok sana. kan, kita sorok kan. Macam yang ni. besar tadi tu, okey. Ini kan basi yang kita dah potong. Okey, yang besar tadi tu makan dia, lepas tu lipat masuk dekat ni. Dekat base belah sana. Macam ni lah. Tapi sebab tu kita suruh gosok kalau kita tak gosok nanti dia menggelembung kat sini. Sepatutnya kita gosok dulu. Lepas tu baru jahit. Kalau tak kita tegangkan dia macam ni. Tapi seeloknya kita gosok lah. Tangan ni kita susuk. Kena sama besar Dia punya lipatan ni kena sama besar. Kita jahit betul-betul tepi. Kalau tadi step dia 2 kali jalan, yang ini pun 2 kali jalan. Kalau kalian Betawi, kita 1 kali jalan je kan. Yang ini sebab kita nak tutup dia punya basi jahitan. Sebenarnya cara macam ni pun kemas juga. Cuma nak rajin lah, kena 2 kerja ya. Kalau nak rata kita guna ni jarum kita buat macam ni. Yang ni kita tarik tegang. Kita buat tarik jarum tu, yang ni kita tegangkan. Sebelah dalam kita akan dapat 2 line lah. 2 line macam ni. 1 untuk jahitan, 1 untuk kita buat tindih. Sebelah luar kita akan dapat 1 line saja. Hasilnya pun kemas juga. Okay. So ini contoh sekejap. Contoh sekejap. Okay. So tadi kan yang kita buat tadi tu memang kita akan jahit bahagian dalam. Dan macam biasa, tapi bila dah ada basi, salah satu basi kita kecilkan, dan bila basi yang besar tu kita lipat untuk makan basi yang kecil tu, lepas tu kita lipat ke base bahagian sini. So kita akan, yang tadi tu yang terakhir kita jahit bahagian sini lah. Yang betul-betul tepi bila kita dah lipat tu kan. So dekat bahagian dalam kita akan nampak 2 jahitan. Dekat bahagian luar 1 lipatan, 1 jahitan. Macam tu. So kemeja ya. Kita ada 3 jenis jahitan lah sekarang ni untuk penyambung. Contoh yang pertama, sekejap ya. Terangkan sikit. Okay. Yang pertama, if kita memang dah ada mesin jahit macam biasa saja. So ini ialah hasil kalau kita ada mesin jahit biasa, so tak ada masalah. Lepas dah jahit tepi, jahit sambung, lepas tu kita perkemaskan lagi dengan iron. Buka basi tu kita iron, so lebih kemas dan jahitan belah hadapan pun nampak lebih sharp lah. Okay, so ini yang pertama yang ada mesin jahit, so tak ada masalah. Tapi kalau you tak ada mesin jahit, you boleh buat 2 style. Satu style Betawi, satu lagi style kalau apa tu, kelin papan mesin. Okay, so
itu 3 jenis jahitan yang kita tunjukkan pagi ni. So kalau ada soalan boleh tanya. Untuk hari ni kita nak settlekan sebabnya ada beberapa orang student dalam kelas jahit able tailoring. Ini adalah soalan yang biasanya ditanya lah sebabnya kalau yang baru-baru nak belajar menjahit kan, okay, tarik sikit kamera sekejap Kalau untuk yang baru-baru nak belajar menjahit kan, bila kita dah spend money beratus juga untuk beli mesin portable macam ni. So bila kita kata macam sebelum you nak jahit sambung dan gunakan mesin portable, you perlu perkemaskan kain yang you potong tu dengan jahit tepi. So diorang rasa macam alamak kena spend money lagi untuk beli mesin jahit tepi. Sebenarnya tak perlu pun. Untuk awal-awal you hantar kat kedai, cakap saya nak upah, nak letak upah untuk jahit tepi kain ni, kain yang saya dah potong ni. Lepas tu nanti petang ke, tengoklah kalau orang tak busy, petang-petang dah boleh dapat dah. So sementara tu kita boleh buat kerja lain. Okay. Macam ni kan. Ni baju kemeja lelaki. Baju kemeja lelaki. Nampak dia ikut cara yang ini Cara yang ketiga, yang papan mesin tu. Mesin. Nampak? Yang ini jahitan biasa. Kan? Tapi nampak, you boleh nampak dia punya tebal tu kat sini. Ini dekat lagi tak boleh? Dekat. Okay. Ini kita punya jahitan yang pertama. Yang ini jahitan yang kedua tadilah yang kita jahit daripada dalam. Nampak jahitan ni. Okay. So macam ni kan boleh nampak kan. Kalau tak sure, pergi ambil baju kemeja lelaki, you boleh nampak. Yang itu ialah style yang ketiga yang kita tunjuk. Yang last papan tadi. Mesin. Okay. So tu je. Itu saja. Itu saja. Kalau mula-mula nak belajar, kita boleh buat seluar kanak-kanak. Mungkin satu hari nanti kita akan tunjukkanlah cara buat seluar kanak-kanak. Kalau esok kan nak buat? InsyaAllah. Okay, so topik pagi ni sekejap je. Kita dah baru 30 minit sebabnya just nak tunjuk contoh je. Contoh untuk menjawab soalan student. Actually benda ni bukan masalah besar. Kalau you ada pilihan, macam saya cakap tadi, you ada pilihan, you ada kawan, you ada dekat dengan kedai kedai menjahit, biasanya diorang memang akan adakan servis untuk jahit tepi sahaja. So tak ada masalah pun benda ni. Cuma mungkin kalau you tak ada pilihan. So ini adalah benda yang kita tunjuk, tapi kita biasanya student bila kita cakap mungkin you boleh potong siap-siap 2-3 helai baju. So hantar dekat kedai dan kena tunggulah dalam hujung minggu baru pergi ambil. So tak ada masalah pun benda tu. Okay. So ada masa lagi setengah jam. Biasanya kita bersiaran 1 jam. So hari ni ada baki lagi setengah jam. So mungkin nak tunjuk. Okay, semalam kan ada yang tanya pasal buku, pasal topik kita dah habis lah kiranya. So baki lagi 30 minit ni, we just nak share some products yang ada di Able Tailoring. So kalau untuk sesiapa yang baru nak belajar menjahit, you boleh macam boleh tengok video-video tutorial dekat YouTube Able Tailoring. Sebab kita ada YouTube channel Able Tailoring, dekat dalam kita ada upload sudutan video daripada kelas jahit online. So kalau dekat situ pun ada banyak juga cara untuk piping, piping leher, lapik leher pun ada, cara nak jahit getah seluar pun ada, tak silap Abel. So ada banyak video dalam tu sebagai sudutan. Walaupun sudutan tapi kita ambil bahagian-bahagian yang kritikal lah. Contoh macam leher kan memang full untuk leher. So you boleh check it out our YouTube channel. Dekat dalam tu ada video tutorial. Dan jangan lupa untuk subscribe juga, so you boleh dapat notification untuk video-video terbaru Able Tailoring. So kita ada YouTube, and then sesiapa yang ada Telegram. So siapa-siapa yang ada Telegram ataupun yang belum ada Telegram, you boleh install Telegram. Telegram tak berat pun, lebih kurang macam WhatsApp juga. Okay, you boleh install Telegram dan you boleh search
dekat atas tu ada bahagian search, boleh search Able Tailoring punya Telegram. Yang itu untuk percuma. Okay, secara percuma you boleh masuk dalam Telegram Able Tailoring. So dekat dalam tu pun ada banyak attachment videos ataupun attachment gambar-gambar tutorial yang kita upload. So you boleh tengok flow step by step. Ada kalau atas sekali you boleh scroll lah dekat pin post tu, you klik dekat pin post, dia terus naik ke atas post yang pertama. So dekat situ you boleh belajar peralatan asas menjahit pun kita tunjukkan by gambar. So mungkin you nak pergi kedai jahit, you tak sure you tak sure peralatan jahit apa yang sesuai. So you boleh scroll dekat Telegram tu dan tengok ni soalan, cikgu jika guna tapak jahit tepi portable tu boleh tak? Ada portable yang ada tapak jahit tepi kan? Tapak jahit tepi. Untuk ni apa? Ada ni. portable. Tak pastilah, yang tengok bergantung pada mesin. Bergantung kepada ni. Kalau tadi lupa nak tunjuk, kita boleh gunakan zigzag. Boleh tunjuk zigzag juga kan? Kita tunjuk zigzag juga. Kita lipat sikit, kemudian kita gunakan zigzag. Untuk untuk perkemaskan hujung jahitan. So tu salah satu teknik juga. Boleh gunakan corak jahitan sebagai perkemas jahitan pengganti untuk jahit tepi. Sebabnya jahit tepi tu konsep yang sama juga. Dia makan kain dan dia actually bila you tengok dekat jahit tepi tu sebenarnya dia lipat sikit kat ujung tu. Lepas tu dia jahit bercorak kat tepi. So konsep yang sama juga. And then soalan lagi, berkenaan ukuran, kalau ambil ukuran kanak-kanak, kelonggaran sama ke dengan kelonggaran dewasa? Tak, yang semalam kita tunjuk tambah 2, tambah 3 dengan tambah 4. Tambah 2. Biasa kanak-kanak tambah 2 je untuk standard. Kalau yang longgar sikit tambah 3 tu itulah. Okay. Untuk dia orang biasanya kita tambah 2 lah. 2 inci. Okay. Then, soalan tu kita dah jawab. Kalau ada soalan lain, just komen je dekat ruangan komen tu, nanti Abil pop up you punya komen dan jawab. Ada baki lagi 20 minit. Kalau saya kata ada masalah, ajukan dekat dalam komen Telegram. Kita boleh tengok apa masalah dalam grup ni, kita akan cuba selesaikan lah. Sebab bila seorang tu dia ajukan masalah bila kita selesaikan, kita akan dapat kongsi bersama. Nanti kita tengok balik soalan-soalan yang biasanya ditanya dalam Telegram Able Tailoring tu apa. Ni antara soalan yang ditanya lah. Macam topik-topik yang sebelum ni kita bawa pun, kita bawa daripada soalan-soalan yang kita tengok daripada grup Telegram tu. So siapa yang ada Telegram, you boleh masuk grup Telegram tu secara percuma. Dekat dalam tu macam Habis terangkan, dia memang kita ada attach tutorial dekat dalam tu, tapi Yes. Sila share. So tapi kalau dekat dalam tu juga ada bahagian button discuss ataupun komen. You boleh klik dekat button dekat dalam Telegram tu juga. So bila you kongsi apa masalah lain yang you nak kita bawa kepada live, so kita akan bawa benda tu lah. Nanti minta cikgu tolong cikgu tunjukkan cara sambung jahitan di bahagian ketiak dengan seluar. Selalu fail bahagian tu. Sambung ketiak dan seluar. Okey, faham. Kadang-kadang biasa juga student kita hadapi masalah yang sama juga. Kadang-kadang diorang cakap bila nak sambung lengan dengan badan, dia tak ngam. Itu ke? Yang apa yang sis maksudkan, sis Azimah maksudkan, bila kita nak cantum jahit antara lengan dengan badan, kadang-kadang ada bahagian yang terlebih, ada bahagian yang terkurang. So dia tak ngam lah, walaupun bila kita rasa masa kita ukur tu betul dan kita rasa masa kita buat pola tu dah betul. Tapi bila kita jahit dekat mesin, dia lari sikit tak ngam. Lepas tu lagi satu, isu dia bahagian seluar, mungkin saya rasa macam bahagian seluar biasanya
Tenggang. Bahagian seluar tu bahagian mana tu? Bahagian pinggang ke, bahagian kelengkang ke? Nanti detailkan. So nanti mungkin kita akan tunjuk lah. Sebabnya bahagian seluar tu banyak. Jadi sis nak kita tunjuk bahagian mana. So nanti bagi tahu dekat ruangan komen tu bahagian mana. Is it bahagian pinggang ke, bahagian kelengkang ke? Sebab kelengkang pun ada masalah juga. Kadang-kadang ada student dia jahit kelengkang tu tak sedap. Dia macam tercerut, tak sedap nak pakai. Bahagian pinggang mungkin skill dan teknik cara nak tarik getah dekat atas mesin tu lah yang selalu macam ada masalah sikit lah untuk bahagian teknik. So kalau ada soalan lagi boleh tanya dekat ruangan komen. Okay, nanti kita jadikan topik-topik untuk perbincangan secara live lah. Okay. So apa tadi nak cakap pasal Telegram kan? Okay. So kalau you belum join Telegram, boleh join Telegram Able Tailoring. Dalam tu kita dah susun semua tutorial yang mungkin boleh membantu you lah. Kalau you rasa faham bila kita nak start belajar menjahit ataupun start nak sesuatu bahagian kelengkang. Okay. So nanti kita akan bawa dalam live next topic insyaAllah. So bila kita nak start belajar benda baru, kita ada satu rasa macam takut nak spend money on kelas jahit ataupun pola ataupun buku. So benda tu kita nak try tengok dulu whether benda tu sesuai dengan kita atau tak, ataupun style, sesuai dengan style kita, kefahaman kita, sebab kefahaman setiap orang tu berbeza. Jadi kalau you rasa you join live kita you faham dan you join Telegram kita you boleh ikut, so why not you spend sikit modal untuk masuk kelas jahit online kita, so you boleh dapat guidance yang penuh daripada cara ambil ukuran yang betul, merajah pola, potong kain sehingga menjahit lengkap. Okay, tak berapa jelas nama Telegram. Dengarlah je gallery. Okay, Telegram Able Tailoring. Tajuk Telegram tu sama dengan nama page Facebook Able Tailoring. Okay, nanti Abel akan letak dekat ruangan komen tu link untuk ke Telegram. Okay, jangan risau. Nanti lepas live Abel akan komen, jawab komen Ibunda ET link untuk ke Telegram tu. So you klik je kat situ boleh masuk Telegram tu secara percuma. Tapi Telegram tu kita tunjuk sulutan lah. Sama juga dengan YouTube, dengan Telegram. Itu ada sulutan-sulutan untuk kelas. So kalau nak dapatkan guidance penuh dari A to Z, full guidance, so Abel sangat galakkan untuk you masuk kelas online kita. Sebab kelas online kita tu sangat fleksibel. Able Tailoring, tailor. Bukan Able Gallery, tailoring. Okay, Able Tailoring. It's okay, tak apa. Nanti Abel akan komen ejaan yang sepatutnya. Okay, so kelas tu sangat fleksibel sebab Abel faham kita daripada latar belakang yang berbeza. Ada yang masih bekerja, ada yang masih belajar, ada yang suri rumah. Suri rumah pun kita tak boleh nak cakap diorang ni free sentiasa, sebabnya suri rumah ni pun busy juga nak jaga anak kecil, nak memasak. Jadi ada ramai student kita yang bila diorang dah selesaikan urusan di siang hari, waktu malam baru free untuk join kelas. So it's okay sebabnya kelas online kita tu once a student dah buat payment untuk kelas, kita akan add dalam Telegram, private Telegram. This one dia Telegram yang berbeza lah. Kalau Telegram Able Tailoring tu free, sulutan sahaja dapat. Tapi kalau once you bayar untuk kelas berbayar, you akan di-add dalam private Telegram. So private Telegram tu hanya student saja boleh nampak kandungan dalam Telegram tu. Which is dekat dalam Telegram tu kita dah sediakan semua video lengkap dari cara ambil ukuran, merajah pola, potong kain sehingga menjahit, dan juga ada discussion group, nota semua dekat dalam tu. Jadi student bila dia dah masuk kelas tu dia boleh access semua video ikut time dia sendiri. Jadi tak ada masalah kalau you kata you tak free on certain time ataupun certain day, tak boleh masuk kelas, so tak ada problem tu. Sebabnya once you dah masuk kelas, you dah dapat access dalam Telegram tu, so you boleh tengok video dan nota dalam Telegram tu ikut masa free. Okay. Dalam buku tu ada pola kanak-kanak dari beberapa tahun. Okey, yang tadi tu Abel cakap
kelas, tapi untuk sesiapa yang nak dapatkan buku Merajah Pola, dalam ni kita rangkumkan semua 20 design daripada kanak-kanak hingga dewasa. Kalau kanak-kanak daripada umur 1 hingga 12 tahun boleh guna buku ni sebab kita pairing size 1 2 satu size, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9, 10, 11, 12. So dia pairing 2 size, 2 umur 1 size. So yes betul. Yes betul Ibunda, Abel Tailoring. Okay. So dekat dalam ni kalau untuk buku pola yang itu untuk kanak-kanak ditunjuk untuk umur 1 hingga 12 tahun lah. So tapi untuk kanak-kanak kita ada 4 design saja. Kita ada design Morocco, kurta, dress kedut dengan dress pleated. Tapi kalau once you dah faham konsep untuk buat pola untuk kanak-kanak, bila you nak buat untuk design yang lain, kalau design daripada design yang ni ke bawah, yang ini ialah design untuk dewasa. Kenapa kita letak kanak-kanak sikit saja? Sebab once you faham konsep untuk siapkan pola untuk 4 pola basic untuk kanak-kanak, bila you nak buat untuk yang style ikut sedondon dengan dewasa, tak ada masalah sangat sebab skill dan teknik yang sama. Dekat pola pun konsep yang sama, cuma mungkin ada perbezaan dekat turun bahu ataupun cara nak buat tulang leher ke, yang itu saja lain. Yang bahagian lain semua menggunakan konsep teknik dan formula yang sama. Sebab tu untuk kanak-kanak pun macam kata kalau you kata you nak buat jubah A-line untuk kanak-kanak, tapi jubah A-line dalam buku ni kita tunjukkan demo untuk saiz dewasa. So konsep dia sama. You pergi dekat kanak-kanak, you tengok carta ukuran kanak-kanak. Lepas tu you boleh guna carta ukuran tu, gunakan formula pada jubah A-line. Sekejap biar buka. Okey, pada jubah A-line. Pada jubah A-line ni gunakan konsep yang sama, just ubah ukuran ikut ukuran kanak-kanak. Harga buku tu berapa cikgu? Okey, kalau nak tahu harga buku ni kita masih dalam promosi lagi. So boleh contact nombor Cikgu Finas dekat nombor yang tertera kat bawah ni, sebab Cikgu Finas dia handle bahagian dealing dengan customer, dia handle bahagian promosi. Jadi tanya Cikgu Finas, promosi apa yang available bulan ni dan harga promosi untuk buku ni. Nanti later on pun lepas habis live, Abel akan letak link untuk WhatsApp Cikgu Finas terus. So you boleh klik link tu, terus boleh pergi WhatsApp Cikgu Finas untuk deal macam mana nak dapatkan buku ni. Okay, buku ni kita dah ambil second batch stock. So memang ada dalam stock, ada ready stock. So dalam ni ada, kalau ibu tengok, dia ada macam-macam design lah. Kita ada design kanak-kanak tadi Abel dah tunjuk untuk jubah A-line, jubah princess cut, jubah lelaki moden dan berpesak. So sebab kita bagi variety supaya you boleh mix and match design-design yang you belajar tu. And then ada seluar, kemeja, baju kurung pun ada, baju kurung berpesak. Baju kurung berpesak ni ada 3 style. Kalau you tulis tengok dekat sini dia memang tulis baju kurung berpesak saja. Tapi kita ajar 3 style. Kan pesak kita ada tiga style. Orang panggil pesak buluh yang biasa tu, pesak kurung pesak riau dengan pesak gantung. So tiga-tiga kita belajar dekat bahagian kurung berpesak. And then ada kebaya paplum yang macam kembang sikit kan. So dekat bahagian-bahagian ni. So kalau you nak tahu design-design yang ada dalam buku ni pun, you boleh contact Cikgu Finas. Okay. Jangan segan-segan contact Cikgu Finas. Nanti dia akan bantu you cara nak dapatkan produk ataupun cara nak dapatkan detail produk, detail kelas. So boleh contact Cikgu Finas. So kita ada kelas, kita ada buku dan kita juga ada set acuan. Okay, set acuan kita ada 4. By now sekarang ni ada 4 yang kita produce lah untuk production baru. So kita ada lapik leher. Lapik leher memang ada stok lagi. Untuk leher kemeja dah habis stok, tapi you boleh PM Cikgu Finas untuk dapatkan harga offer
dan buat pre-order. Once stok dah masuk, kita akan terus post dekat you, okay? Sebab biasa apa tu produk-produk kita yang laris cepat tu bahagian kemeja dengan paplum. Yang ni memang paling cepat habis. Jadi sementara nak tunggu stok sampai, you boleh buat pre-order dulu supaya you boleh secure you punya order lah stok tu. So stok tu mungkin macam bila kita order dalam 50 stok, so nama you dah masuk dalam stok tu sebagai pre-order. Once stok sampai, so kita boleh post terus. So dia dapat secure you punya order tu lah, berbanding you tunggu stok sampai dulu baru you nak order, berkemungkinan stok yang sampai tu dah ada penama. So kita open pre-order. Maksudnya maksud pre-order tu ialah stok belum sampai lagi, masih dalam proses, tapi you dah place order dulu supaya secure you punya set acuan yang you nak order, okay? So kita ada buku, ada set acuan, dan set acuan kita ni kecil-kecil je. Maksudnya dia sentuh part-part yang kritikal. Contoh macam tadi tu kita ada lapik leher kan. Sebab sepanjang kita mengajar student kita, antara part yang kritikal ialah bahagian leher, iaitu lapik leher, kemeja dengan cekak musang. Cekak musang insya-Allah akan masuk dalam hujung bulan ataupun awal bulan hadapan. So 3 ni kita jadikan sebagai set acuan supaya you tak perlu susah-susah nak ikut formula, nak lukis. So you boleh tekap saja. So bahagian leher kita ada 3. Ada lapik leher, kemeja dengan cekak musang. Untuk bahagian ketiak tadi kan ada yang tanya kenapa badan tak sama dengan tangan bila bahagian ketiak tu kita nak sambung. So kalau dekat bahagian pola ada mistake sikit, so bila jahit dia akan lari sikit lah. So lengkuk untuk ketiak tu pun kadang-kadang ada student yang perlukan bantuan dari segi set acuan supaya diorang mudah pilih saiz sahaja, tekap terus potong. So sebab tu bahagian lengan pun kita ada set acuan, tapi akan masuk insya-Allah dalam awal bulan depan. Lepas tu bahagian kritikal lain apa? Bahagian pocket dengan bahagian paplum. Okay, pocket tu pun kadang-kadang kita confuse size pocket apa yang sesuai dengan dengan the whole size badan yang kita dah buat. So lebih senang kalau ada set acuan. So kita berapa set acuan kita? Leher kita ada 3. Ada lapik leher, ada cekak musang, ada kemeja, and then bahagian lengkuk ketiak pun ada, which is yang ni akan masuk dalam hujung bulan atau awal bulan. Lepas tu set pocket dan set paplum. So kita ada 6 set. Set paplum ni kalau you boleh guna untuk, dia macam circle lah. Misal kata you nak buat effect untuk flowing dress. Kadang-kadang kita macam pelik kenapa kita buat dress kembang, hasil dia macam flowing dia berkumpul dekat kiri kanan baju, bukan daripada tengah. Sebab cara kita potong kain tu tak ikut circle. So dengan adanya circle paplum ni mudah. So you boleh ikut je potongan tu. Actually kita dah tunjuk demo cara untuk dapatkan flowing yang cantik dekat episod-episod yang lepas. So kalau you ketinggalan episod-episod yang lepas, nanti lepas live you boleh scroll balik, tengok live demo untuk set-set acuan ni, okay? Lepas tu kita juga ada buku resit. Okay, buku resit ni paling sesuai untuk orang yang dah start ambil tempahan. Sebab ada juga pelajar kita yang dah start ambil tempahan, alhamdulillah. Tapi masalah dia ialah bila customer datang. Okay, masalah pertama ialah bila customer datang, diorang sendiri tak berapa sure dengan design yang diorang nak. So kita sebagai tailor, kita perlu tahu cara macam mana nak convince diorang ataupun cadangkan design apa yang sesuai, design apa yang tak sesuai, sebab tak semua design sesuai dengan semua saiz. Jadi ada saiz yang tak sesuai, ada contoh kain yang sesuai, ada contoh kain yang tak sesuai. Jadi kita sebagai tailor ni perlu tahu macam mana macam bila you jumpa doktor. Okay,
you mesti nak suggestion dia. Okay, doktor saya ni sakit macam ni. So apa suggestion doktor? So kita akan tunjuk kepakaran kita. Okay, apa yang sesuai untuk you, apa yang tak sesuai. So kalau you dah dapatkan buku ni pun, you boleh jadikan sebagai pelengkap lah. Okay, sebab dekat dalam buku ni, sebelah sini, okay, sebelah sini kita akan tunjukkan design contoh. So kalau ada customer datang, dia nak buat design-design tertentu tapi tak ada contoh gambar, so you boleh rujuk dekat buku ni sebagai okay, this one contoh baju yang bakal siap untuk jubah airline yang you nak tempah. So kita boleh cakap macam tu. So dia akan lebih confident sikit lah untuk tempah baju dengan kita kan. Kadang-kadang dia nak buat baju untuk anak dia tak tahu nak buat baju apa. So kita tunjuk contoh design dekat dalam buku ni. Buku ni juga boleh dijadikan sebagai katalog. Okay, so tu satu design. Kadang-kadang orang datang dia tak sure design apa yang diorang nak. Lepas tu kadang-kadang datang hantar kain tak cukup. So dekat dalam ni pun you boleh rujuk sebagai katalog. Sebab bahagian atas kita dah tunjuk dekat sini contoh macam okay, adjust sikit. Okay, contoh macam ni kan design dress kedut. You boleh tengok 1-2 tahun berapa meter yang sepatutnya you gunakan. Okay, so dekat sini, dekat atas ni mungkin dekat dalam kamera tak berapa jelas. Dekat atas ni ialah label ukuran. Dekat bawah ialah meter, suggestion meter yang kita cadangkan. Sepatutnya kalau dia nak buat baju anak dia 3-4 tahun, sepatutnya dia kena sediakan kain 1 meter untuk design dress kedut. So senang kan kita nak tunjuk dekat customer kain yang you bawa ni cukup ke tak cukup, kita boleh rujuk buku yang sama. And then masalah yang lain, biasanya bila kita awal-awal nak cari tailor, kita macam segan sikit. Macam berapa upah yang kita nak letakkan. So it's okay. Dalam buku ni pun kita letakkan medium price. Okay, medium price untuk design, setiap design. Contoh macam dress kedut, inilah standard medium price lah. Maksudnya harga medium yang biasanya tailor letakkan sebagai upah. So you boleh rujuk dekat dalam buku ni. Okay, contoh macam you nak buat design apa, mungkin ada orang nak tempah kemeja dekat you. First time ada orang nak datang kedai you nak tempah kemeja. So berapa upah jahit? Upah jahit dia RM75. Tapi ini ialah medium price lah. So ikut kawasan tempat juga, ada kawasan yang lebih mahal, ada kawasan yang lebih murah. Ini ialah harga pertengahan. Okay, so boleh rujuk dekat dalam tu. So bila customer datang nampak you ada buku ni sebagai katalog juga, so dia rasa macam lebih confident untuk tempah baju yang kita, sebab dia tahu kita ada garisan macam apa orang kata, garis pandu yang jelas. Okay, garis pandu yang jelas, panduan yang jelas dengan design yang ada, dengan berapa meter yang kita perlu spend untuk buat design tersebut, berapa harga pun kita dah tulis siap-siap. So bila you ambil tempahan dekat dalam buku tempahan ni, okay, ini adalah list apa tu, list bahagian yang kita nak kena ukur lah. Macam silau sikit dekat dalam kamera ni, tapi ni list. You nampak ada 2 bahagian sini kan, bahagian 1 dan bahagian 2. Bahagian 1 ni ketat, okay, biasa dia ikut style. Ada orang macam semalam kita ada discuss berapa ketat dan berapa longgar yang perlu kita tambah. So siapa yang terlepas live semalam, lepas live ni boleh scroll sikit ke bawah dan tengok live untuk episod ke-12 kita ada tunjuk. Apa tu, ada orang dia selesa untuk ambil ketat saja dulu, nanti dekat pola baru dia tambah longgar. Ada orang pada orang yang lain dia selesa style dia ambil ukuran ketat tambah longgar siap-siap atas badan customer. So mana-mana pun boleh guna buku ni, asalkan you catat dengan jelas lah, supaya nanti bila next time kalau customer tu nak nak order yang baru tapi dia tak dapat datang rumah you, dia macam sempat nak drop kain saja, tapi tak ada masalah sebab you dah ada record ukuran customer you. So you boleh rujuk ukuran yang sama. So in case bila baju tu dah siap pun, you boleh refer dekat carta ukuran ni. You tanya customer you, selesa tak dengan baju yang you dah jahit, bahagian mana yang dia rasa
terketat sikit ke, terlonggar sikit ke. So you boleh adjust dekat bahagian sini. Okay, maksudnya sama ada kelonggaran dia tu perlu ditambah atau dikurangkan. So you boleh refer dekat sini lah. Okay, and then kita ada bahagian badan. Okay, ada bahagian badan, ada bahagian kain. So kalau you tengok dekat ruang bahagian sini, okay, pun adalah ruang untuk you lukis design apa yang you nak lukis. So actually, kalau you dapatkan buku buku borang, resit borang ni, untuk yang dah ambil dah start ambil tempahan pun sangat sesuai. Untuk yang baru nak belajar menjahit pun mungkin you pun perlu mungkin sesuai jugalah untuk dapatkan buku ni sebagai macam you systematic. Bila kita nak belajar menjahit ni, mungkin kita nak buat baju untuk anak dulu, so kita boleh guna buku ni. Okay, kita boleh catat. So next time kalau kita rasa macam baju anak kita tu terkecil ke ataupun dia tak selesa, so kita tahu dekat mana kesilapan kita. Daripada kita catat dekat kertas ni, kertas tu, lepas tu kertas tu hilang ke kan. So kalau dalam buku ni dia ada 50 set tempahan, which is dia ada 2 helai sebenarnya. Satu helai original, yang warna kuning yang you nampak dalam kamera ni, okay. Ini satu set lah, satu set tempahan. Warna putih ni original, warna kuning ni salinan. So you boleh bagi satu salinan dekat customer. So customer tu akan tahulah. And then dekat dalam, sebab semalam ada yang tanya dia nak tengok kandungan buku resit. So hari ni ada tunjuk Okay, so tadi kan kita dah tunjuk dekat bawah ni ada terma dan syarat. Which is terma dan syarat ni, ini adalah syarat yang kita pernah gunakan semasa kita ambil tempahan, semasa able tailoring ambil tempahan jahit. Tapi it depends on you. So kalau dia tulis dekat sini, biasanya kami di able tailoring akan minta bayaran awal 50% untuk mulakan jahitan. Sebab kita tak nak bila kita dah start jahit, dah siap, and then customer tu kata dia tak dapat ambil sebabnya tak mungkin macam ada masalah keuangan atau apa kan, ataupun dia kata nak hold dulu, dia dah drop kain tapi dia nak hold dulu. So kita tanya dia, kita kena follow up dia lah. Bila dia nak buat bayaran awal, biasanya kita ambil 50% untuk kita mulakan proses jahit. Semua ni Abel dah tulis kat sini, so Abel baca sikit lah. And then tempahan siap, tempahan akan siap dalam tempoh 3 minggu selepas bayaran awal diterima. Yang tempoh siap ni it depends on you. You boleh slash dekat sini dan gantikan berapa tempoh yang you rasa macam mungkin bulan tu ada banyak tempahan, so you perlu drag. Biasanya kita akan bagi dalam masa 2 minggu atau 3 minggu, depends on urgency. Sama ada dia nak baju tu urgent ataupun mungkin tempahan kita bilangan tempahan kita bulan tu banyak, so kita nak drag masa sikit, so kita boleh ubahlah dekat tempoh masa tu. Lepas tu bayaran akhir 50% perlu dijelaskan dalam tempoh seminggu atau 3 hari sebelum tarikh pengambilan tempahan. So customer clear, dia tak boleh ambil baju yang dah siap selagi dia tak bayar bayaran penuh. Jadi dia kan kita pecah kepada 2, 50% untuk mulakan proses jahit dan 50% lagi sebelum dia datang ambil tempahan baju dia. So kita boleh secure lah, kita nak bayar upah tailor kita nak bayar utilities kita, so itu dapat secure. And then sebab banyak kes yang orang dah ambil baju tapi tak bayar, so benda ni tak di-highlight dalam terma dan syarat pengambilan tempahan. So benda-benda ni you sebagai tailor yang perlu highlight. Sebab tu kalau kita tengok dekat grup-grup geng jahit ataupun grup jahitan, problem ni akan berlaku. Ada tailor yang dia akan post dekat grup tu, kira macam luahan hati lah kononnya, macam ada jiran dah ambil baju tapi tak bayar lagi, ada anak kawan dah ambil baju tapi tak bayar lagi. So benda-benda masalah ni semuanya kita tak boleh nak letak salah tu 100% pada customer kenapa dia tak bayar harga tempahan. Sebenarnya it backs to us. Kenapa kita sebagai tailor yang tak highlight terma dan syarat. Orang nak tempah baju dekat kita, orang tu perlu
perlu follow kita punya rules. So kalau rules kita ialah 50% untuk mulakan jahitan dan 50% lagi you perlu bayar sebelum you datang ambil tempahan, dan dia akan clear kalau kita state benda tu awal-awal. So problem ambil tempahan tak bayar ke dah tak akan berlaku kalau you state dari awal apa terma dan syarat you. Okay. And then fee of charge untuk alteration dalam tempoh 2 minggu. Kenapa dalam tempoh 2 minggu? Sebab contohlah dia dah ambil baju tu dalam masa tempoh 2 minggu, of course dia dah try baju tu kan. So kalau ada kesilapan dekat mana-mana, so kita sebagai tailor akan alter secara free of charge. Sebabnya depends on kita punya budi bicara lah. Okay. Tapi kalau selepas 2 minggu dia datang, dia kata macam tersendat, yang itu kita perlu charge ikut harga standard. Tengoklah kalau banyak bahagian yang kita perlu buka dan alter, kita kena charge sikit. Sebab apa? Sebab orang kadang-kadang dah 2 bulan pakai baru dia cakap baju tu tak selesa. Time tu kita tak boleh nak consider yang itu ialah salah kita, sebabnya diorang dah try masa fitting dan ambil baju tak ada masalah. So kenapa selepas 2 bulan baru dia datang dia cakap baju tu tak selesa? Mungkin badan dia yang dah terbesar sikit, ataupun badan dia yang dah terlari alignment sikit disebabkan dah pergi kenduri banyak ke, dah makan banyak sikit ke. Jadi benda tu tak boleh kita nak alter secara percuma. So kita kena letak charge sikit. Okay. And then tempahan yang sudah disiap perlu dituntut dalam tempoh maksimum 1 tahun. Ini biasanya tailor yang akan letakkan syarat ni lah. Sebabnya ada orang bila kita dah siap baju dia pun dah bayar separuh, tapi bila kita minta bayaran selebihnya dia tak dapat bayar, dan dia rasa macam nak kita pula yang simpan baju dia. So apa jadi kalau baju tu dah bertahun-tahun dengan kita, dan bila dia datang macam isu yang sama, alignment dia dah lari dah. So bila dia pakai baju tu tak sedap pula kan, macam dah terbesar sikit ke badan dia kan. So benda tu akan jadi masalah. So biasanya kita akan letakkan syarat siap-siap dalam buku resit ni. Kita bagi tahu normally inilah ialah syarat yang biasanya tailor akan letakkan. Tempoh maksimum untuk tuntut baju yang dah siap dalam tempoh 1 tahun. Jika tak tuntut, baju tu akan diserahkan kepada butik. Kita just tulis je macam tu, tapi kita tak ada sekejam tu kan nak jual baju dia pula kan. Tapi benda ni bila semuanya dah tertera dalam resit tempahan, so masalah-masalah yang besar kuranglah untuk berlaku. So kita pun dapat secure kita punya business, kita dapat secure kita nak bayar tailor kita, gaji tailor kita. So benda-benda ni perlu state awal-awal dalam buku resit. So siapa-siapa nak dapatkan buku resit ni boleh contact Cikgu Finas dalam nombor yang tertera dekat bawah ni. InsyaAllah Cikgu Finas akan bantu you cara untuk you join kelas kita, kelas jahit yang berbayar, full guidance dari A to Z, untuk dapatkan buku Meraja Pola, untuk dapatkan buku resit, dan untuk dapatkan set-set acuan yang kita ada dengan harga offer. So you boleh contact Cikgu Finas. Dan untuk yang free punya, you boleh tengok check it out our YouTube channel. Dekat dalam tu ada video-video tutorial sudutan daripada kelas jahit online. Dan juga kalau you ada Telegram, boleh masuk Telegram Able Tailoring. Dekat dalam tu ada banyak video, ada banyak juga macam nota-nota yang kita attach. Kalau you nak dapatkan maklumat tentang topik kita untuk live seterusnya pun ada update dekat dalam group Telegram tu. So you boleh on track lah dengan kita. Okay. So itu saja untuk live kali ni. Kita pun dah bersiaran selama 1 jam. InsyaAllah esok kita akan come back live 8.30 pagi dengan topik yang menarik lagi. So itu saja untuk live kali ni. Siapa-siapa yang ada YouTube boleh subscribe YouTube kita orang, YouTube Able Tailoring. Siapa yang ada Telegram boleh masuk Telegram secara percuma di Telegram Able Tailoring. Sesiapa yang nak guidance penuh dari dalam kelas jahit online, buku, pola dan semua barang-barang yang insyaAllah akan memudahkan you dalam proses menjahit, boleh contact Cikgu Finas. Okay, itu saja. Jumpa esok 8.30 pagi. Okay, bye. Assalamualaikum.